dalam kehidupan harian kita. Oleh itu, tenaga elektrik merupakan elemen terpenting dalam sesuatu sistem pengoperasian sesebuah bangunan dan kediaman. Malahan, penjibatan tenaga elektrik melalui penggunaan secara cekap dan optimum adalah langkah terbaik bagi mengurangkan penghasilan karbon dioksida oleh setiap individu selain memberi pulangan kewangan kepada penjibatan bil penggunaan. Akumulator banyak digunakan pada kenderaan bermotor. Terdapat dua jenis, iaitu basah dan juga kering. Kedua ialah generator. Di Malaysia, generator banyak digunakan di pasar malam bagi menghidupkan lampu dan peralatan elektrik kecil peniaga-peniaga pasar malam. Ketiga ialah sel suria. Sel suria berfungsi dengan menukarkan bentuk tenaga suria dari matahari kepada tenaga elektrik. Sel suria ini juga terdapat pada rumah-rumah persendirian bagi kegunaan domestik. Sel kering mempunyai fungsi yang lebih kurang sama dengan bateri, iaitu membekalkan tenaga elektrik kepada peralatan-peralatan elektrik seperti jam dinding, alat kawalan jauh, tertikus tanpa wayar dan lain-lain lagi. Keenam ialah stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga elektrik yang dijana dari stesen jana kuasa hidroelektrik dapat membekalkan tenaga elektrik kepada kapasiti yang besar untuk kegunaan industri dan domestik seperti di kawasan perumahan. Dan yang terakhir sekali ialah dinamo. Dinamo digunakan sebagai alat untuk menghasilkan tenaga elektrik bagi menghidupkan lampu kenderaan seperti basikal. Apakah sumber tenaga yang paling banyak digunakan di persekitaran anda? Oleh yang demikian, terdapat beberapa kesan jika kita tidak menjimatkan penggunaan elektrik. Yang pertama, pembaziran wang untuk pembayaran bil. Yang kedua, meningkatkan kadar pemanasan global. Yang ketiga, meningkatkan kadar pencemaran alam sekitar serta ianya akan menjadi ikutan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang tips penggunaan tenaga elektrik dengan jimat. Jom kita saksikan. Yang pertama, guna ruang mesin basuh semaksimum mungkin. Jika boleh masuk lagi banyak baju, lagi baik. Yang kedua, semasa pendingin udara dihidupkan, tutup semua pintu dan tingkap. Lebih kecil ruangan, lebih rendah bil yang perlu ditanggung. Ketiga, pastikan filter pendingin udara telah dicuci supaya ia boleh beroperasi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, pilih lampu mentol yang menggunakan tenaga yang sikit untuk penjimatan yang lebih banyak. Kebelakangan ini ramai sekali yang mengeluh, mengapa harga bil elektrik ini semakin melambung tinggi? Ya, betul tak? Okey, tapi kita dapat mengelakkan perkara tersebut berlaku melalui satu kempen, iaitu kempen penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Kenapa kita melakukan kempen ini? Saya ingin meng-highlightkan dua perkara. Yang pertama sekali, kita dapat melihatnya dari segi aspek ekonomi. Betul tak? Yang pertama sekali, dalam aspek ekonomi, kita mampu untuk menjimatkan penggunaan ataupun kita mampu untuk mengurangkan kos perbelanjaan kita secara bulanan. Ini kerana kita ni bayar bil elektrik, bil air apa semua ni, kita bayar secara bulanan. Dan kita bukannya bayar secara mingguan ataupun kita bayar secara 2 minggu sekali. Kita bayar secara sekali sebulan. Di hujung bulan akan sampailah bil. Okey, yang kedua, kenapa kita perlu melakukan penjimatan penggunaan elektrik? Ialah kan, kita sekaligus juga dapat untuk mengelakkan pembaziran penggunaan tenaga elektrik ini secara berlebihan. Macam tadilah jadi. Akibatnya kalau kita berlebihan guna ni, kita kena bayar tinggi lah. That's the law of life. Ya kan? Okey, di situ saya nak highlightkan dua perkara. Dah jadi 4 2 je.
guys, salam sejahtera. Saya Alfred Johari, bernomor CAD Matrix di 201910865758. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengungsikan tentang kesimpulan penjimatan elektrik. Oke, saya akan mulakan. Kesimpulannya, kita haruslah peka terhadap penggunaan listrik, sama ada di rumah maupun di tempat kerja dan tempat awam. Selain daripada itu juga, sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, kita harus menerapkan sikap untuk senantiasa mengingatkan orang di sekeliling kita bagi menjimatkan listrik, terutamanya kepada ibu bapak yang menggelas tanggung jawab yang besar dalam mengawasi anak-anak bagi menjimatkan listrik di rumah. Seterusnya, pada pendapat saya, semua golongan haruslah sentiasa berganding bahu dalam menjimatkan listrik. Karena hal inilah yang akan membawa kebaikan kepada kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Sekian daripada saya, Alfred Johari. Terima kasih.